Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 2 iaitu Masyarakat Muhibah. Dan untuk makluman murid-murid, kita masih lagi di dalam unit 6 iaitu Buku Segalanya. Dan pada hari ini cikgu akan memberi fokus kepada aspek tata bahasa iaitu dalam tajuk penjodoh bilangan. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah standard kandungan pelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula ialah 5.1.1 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks 4 Roman penjodoh bilangan. Tetapi sebelum itu mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini diharapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum itu mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan selalunya ialah perkataan yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, kedua benda, ketiga tempat dan lain-lain lagi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat penjodoh bilangan yang pertama. Penjodoh bilangan yang pertama yang akan kita pelajari ialah kepin. Kepin selalunya digunakan untuk benda yang nipis dan lebar. Contohnya seperti biskut, roti, gambar, papan dan kadbod. Mari kita lihat penjodoh bilangan bagi kepin. Pertama ialah sekepin papan, 4 kepin biskut, 3 keping kertas dan sekeping roti. Seterusnya penjodoh bilangan kedua yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bilah. Bilah selalunya digunakan untuk semua jenis senjata atau besi yang tajam atau runcing. Contohnya gunting, pisau dan gergaji. Murid-murid boleh melihat contoh penjodoh bilangan bagi bilah iaitu sebilah gunting, sebilah gergaji, sebilah pisau dan sebilah kapak. Seterusnya ialah helai. Helai selalunya digunakan untuk benda yang nipis, lebar, lembut. Contohnya seperti baju, benang dan daun. Murid-murid boleh melihat contoh penjodoh bilangan bagi helai iaitu sehelai daun, sehelai baju, sehelai selendang. Penjodoh bilangan keempat yang akan kita pelajari pada hari ini ialah buah. Mari kita lihat apakah kegunaan penjodoh bilangan buah. Buah biasanya digunakan untuk benda yang padu dan tidak mempunyai saiz atau bentuk tertentu. Contohnya seperti rumah, kereta, kerusi, meja dan banyak lagi. Contoh penjodoh bilangan bagi buah ialah sebuah kereta, sebuah rumah, sebuah meja dan sebuah kerusi. Baiklah murid-murid, penjodoh bilangan kelima yang akan kita pelajari pada hari ini ialah biji. Biji biasanya digunakan untuk benda kecil yang berbentuk bulat atau seakan-akan bulat. Contohnya seperti bola, apple, butang, gelas dan sebagainya. Contoh penjodoh bilangan bagi biji ialah sebiji bola,
sebiji gelas, sebiji apple, sebiji butang, dan terdapat juga sebenarnya contoh-contoh yang lain. Berikut ialah contoh penjodoh bilangan terakhir yang akan kita pelajari, iaitu batang. Batang selalunya digunakan untuk benda yang panjang, lurus, keras. Contohnya seperti gigi, pokok, sungai dan pen. Di sini murid-murid boleh lihat contoh penggunaan penjodoh bilangan bagi batang, iaitu sebatang gigi, sebatang sungai, sebatang pensel, dan sebatang pokok. Baiklah murid-murid, semoga murid-murid telah memahami apakah yang dikatakan dengan penjodoh bilangan. Jadi murid-murid boleh membuka buku teks di halaman 35. Murid-murid boleh membaca buku teks bersama-sama dengan cikgu. Padankan saya. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Contohnya ialah Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping kadbord. Okey, penjodoh bilangan yang pertama di dalam ayat ini ialah sekeping. Mari kita lihat ayat yang kedua. Prima mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Jadi, penjodoh bilangan di dalam ayat ketiga ialah helai. Seterusnya ialah Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Penjodoh bilangan yang keempat ialah buah. Sebuah. Mari kita lihat gambar yang terdapat di dalam buku murid-murid bersama-sama dengan cikgu. Sebenarnya terdapat 5 gambar di dalam buku kamu, iaitu kadbord, labuci, benang bulu, gunting dan penebuk lubang. Tempat kosong, kadbord. Jadi, jawapan yang sesuai ialah sekeping kadbord. Manakala untuk gambar kedua ialah beberapa benang bulu. Kita perlu gunakan penjodoh bilangan, iaitu helai. Beberapa helai benang bulu. Seterusnya ialah segunting, iaitu ingat murid-murid, gunting menggunakan penjodoh bilangan bilah. Jadi sebilah gunting. Ayat yang keempat ialah mengenai penebuk lubang. Jadi penjodoh bilangan yang sesuai ialah sebuah penebuk lubang. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh membuka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 di halaman 40. Mari kita lihat latihan kamu bersama-sama. Tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah, iaitu biji, buah, batang, bilah dan helai. Jika murid-murid lihat di dalam gambar terdapat 10 biji bola dan penjodoh bilangan bagi buah yang terdapat di sekolah, contohnya seperti buku. Jadi murid-murid perlu melukis gambar buku dan menulis perkataan buku. Seterusnya, contoh kedua yang akan cikgu beri ialah pensel. Mari kita lihat latihan kedua yang terdapat di dalam buku murid-murid. Untuk latihan ini, murid-murid perlu membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek yang telah murid-murid
tulis dan lukis di atas. Pertama, di dalam latihan yang pertama tadi, terdapat 10 biji bola. Jadi, ayat yang pertama telah disediakan di dalam buku kamu, iaitu ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Dan untuk penjodoh bilangan yang kedua, cikgu telah melukis 4 buah buku. Jadi, contoh ayat yang akan cikgu bina ialah Cikgu Ahmad meletakkan 4 buah buku baru di atas meja guru. Penjodoh bilangan yang terdapat di dalam ayat ini ialah buah. Seterusnya, untuk gambar yang ketiga, cikgu telah beri contoh 2 batang pensel. Jadi, ayat yang akan cikgu bina ialah Iman membeli 2 batang pensel di kedai buku sekolah. Baiklah murid-murid, semoga murid-murid dapat memahami topik pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan penjodoh bilangan. Sekiranya murid-murid menghadapi sebarang masalah, murid-murid boleh berhubung dengan guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah murid-murid. Sekian sahaja untuk kelas pada kali ini dan selamat belajar.